Okey, salam sejahtera, salam sabah hebat, katakan tidak pada nombor 16. Tahniah pada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kerana percaya menganjurkan Kolokium Inovasi PDP 2021. Saya sangat bersyukur pada hari ini kerana mendapat peluang untuk mengongsikan kepada sidang maya sekalian satu perkongsian inovasi PDP saya, iaitu FunTab, Pandai Baca English. Jadi kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nusi Cindy. Saya tahu lebih dikenali dengan Cikgu Nusi atau Teacher Nusi. Saya berasal dari Kota Belud, Sabah dan mengajar di SKM Melengkap Kota Belud. Tajuk inovasi PDP yang saya akan kongsikan adalah FunTab, Pandai Baca English. Inovasi FunTab ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah murid. Saya sebagai guru atau fasilitator sebenarnya lebih kreatif dan inovatif dalam mencipta suatu proses belajar di kelas maupun PDPR sehingga lebih menarik minat anak-anak didik. Sebenarnya inovasi yang saya hasilkan ini sangat simpel dan sesimpel namanya, iaitu FunTab. Memang ada kisah di sebalik nama dia ini dan saya ceritakan dulu kenapa saya buat inovasi FunTab ini. Setelah bertukar ke sekolah ini pada akhir tahun 2017 sebagai guru bahasa Inggeris, dan saya dapati murid-murid tahun 2 yang saya ajar mengalami kesukaran untuk membaca bahasa Inggeris. Mereka ini adalah murid yang tidak dapat menguasai asas baca, asas bunyi huruf. Jadi mereka mengeja sama seperti mengeja perkataan dalam bahasa Melayu. Contohnya bas. Jadi mereka mengeja bas itu bu s, dan akhirnya dia jadi bus dan bukan jadi bas. Jadi sepatutnya dibaca secara bunyi huruf, iaitu b a s, bas. Jadi masalah-masalah ramai murid tidak kuasai asas membaca bahasa Inggeris ini membuat saya sedih, kecewa, sebab objektif tidak tercapai semasa mengajar. Namun saya bersabar, saya buat refleksi dan cuba buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi daripada masalah-masalah ni, saya cuba membuat pemerhatian, rujukan pelbagai sumber untuk mendapatkan idea untuk mencipta inovasi. Saya cuba fikirkan sesuatu alat untuk menarik minat mereka. Saya bermula dengan melakar alat yang saya inginkan. Saya terfikir bila saya dapat tackle minat mereka, saya mampu ajar mereka dengan lebih mudah dan berkesan. Jadi saya fikir sesuatu alat yang mudah dibuat, sesuatu yang ringan, mudah digunakan, boleh ditulis dan dipandang berulang kali, tahan lama, dan kalau boleh dapat digunakan dalam subjek lain. So semasa dalam proses mendapatkan idea ini, saya ternampak papan tulis atau whiteboard yang saya beli dari kedai. Bingkai whiteboard itu dibuat daripada getah dan permukaannya dibuat daripada aluminium, dan selalunya whiteboard yang saya beli hanya bertahan beberapa bulan saja dan ia hanya dapat digunakan kalau ada marker pen. Jadi kalau habis ink tidak dapat digunakan sudah. Jadi saya terfikir tentang papan tulis itu. Dalam masa yang sama juga saya perhatikan anak-anak ini suka sangat dengan tablet, dan sampai kadang-kadang mereka berebut tablet sebab canggih, ringkas dan menyeronokkan. Tambahan pula ia berbentuk papan kecil. Dia berbentuk papan kecil namun sangat memberi impak. Cuma dia perlukan kos yang tinggi dan lain internet yang bagus. So di sinilah saya mendapat idea tentang alat ini, dan saya mau minimumkan kos membuat alat ini serta mengoptimumkan penggunaannya. Dan yang paling penting dapat menyelesaikan masalah TP1 dan TP2, iaitu masalah bunyi huruf dan huruf. Okay, sebab sekiranya kalau mereka mahir bunyi dan huruf, mereka boleh membaca bahasa Inggeris dengan baik. Jadi dari sinilah projek inovasi saya bermula. Fun untuk alat yang menyeronokkan, dan tab daripada tablet. So lahirlah nama FunTab sebab bentuknya pun ala-ala tablet dan diguna. Jadi langkah-langkah kecil ini akhirnya membuahkan ide untuk menggunakan papan Formica. Mula-mula tu saya mencari papan Formica yang tidak diguna lagi dan memotongnya mengikut size A4. Di belakang papan ini pula saya cat dengan cat kapur. Dengan ini kalau kehabisan marker pen masih ada pilihan untuk menggunakan kapur tulis. Kapur ini mudah digunakan, diperolehi di kedai. Murah sikitlah berbanding harga marker pen satu batang. Pemadam pula saya guna recycle cloth atau kain gitar semula, dan memang agak jimatlah jika guna kapur. Jadi bermula dari FunTab ini setelah ditambah baik dan ubah sesuai kepada inovasi saya yang lain. Saya gunakan peralatan lain seperti kain felt dan gambar-gambar. Selain bahasa Inggris, saya juga mengajar subjek sains di sekolah. Jadi penggunaan FunTab ini sangat membantu dalam menarik minat murid untuk mempelajari sains. Ini adalah reka bentuk inovasi yang saya hasilkan. Dia ringan, mudah digunakan, mesra pengguna dan tahan lama. Ia adalah terkini di mana saya tambah baik dan ubah sesuai lagi mengikut keperluan semasa pandemik. Ini adalah set FunTab, iaitu sampul 5 aktiviti yang di dalamnya
ada papan Fantip, model offline, Fantip melukis yang dilekat di dinding, template Fantip phonics drill, template S-A-T-P, dan kedua-dua template ini ada QR code bagi memudahkan ibu dan murid. Bahan-bahan yang digunakan adalah Fumica atau plywood, cat kapur, roller, cat, sarung cushion gitar semula, kain felt, kertas, plastik laminate, gunting, glue gun, glue stick, cat kapur, dan roller pengecat. Jadi tujuan Fantip ini ialah meningkatkan asas kemahiran membaca phonics, iaitu asas bunyi dan huruf bagi S, A, T, P. Dan kumpulan sasaran yang terlibat adalah 2 orang murid tahun 1 dan 1 orang pra sekolah melengkap SK Kota Blud. SK melengkap Kota Blud yang belum mahir asas membaca S, A, T, P. Okay, jadi saya sangat bersyukur sebab setelah membuat inovasi ini saya telah dapat melihat impak yang sangat baik terhadap pengajaran guru dan murid. Okay, dari segi impak pengajaran guru, saya dapat ajar topik asas phonics yang diajar, iaitu S, A, T, P dengan mudah. Dan kedua, kemahiran mendengar murid bertambah baik, dan seterusnya kemahiran asas membaca murid bertambah baik. Saya dapat selesaikan masalah BBM saya semasa di kelas dan semasa PDPR dengan adanya Fantip, dan saya juga dapat tingkatkan kolaborasi antara pihak sekolah, guru, ibu bapa, dan murid sebab kami ada grup WhatsApp dan juga Telegram untuk Fantip pandai baca Inggeris. Jadi dengan ini saya dapat kurangkan jumlah murid yang belum mahir. Jadi ini adalah video cara menggunakan Fantip, dia punya inilah permukaan, okay? Dan di dalam dunia inilah yang namakan sebagai Fantip lah. Jadi kamu boleh keluarkan dan kamu boleh masukkan. Kamu boleh apa itu buka sikit di sini sebenarnya. Okay, jadi kamu boleh buka sikit. Video ini boleh ditonton oleh ibu bapa dan murid lah. Okay, jadi ya, kita sambung balik. Alright, jadi itu adalah impak pengajaran guru, dan sekarang impak pembelajaran murid. Okay, jadi saya guna soal selidik dan juga borang keberkesanan. Jadi untuk soal selidik ini, adakah anda faham topik asas phonics yang diajar, yaitu S, A, T, P? Okay, jadi 66.7% sangat faham dan 33.3% faham. Jadi tidak ada yang menandak kurang faham. Okey, nombor 2, adakah anda seronok belajar kemahiran asas phonics menggunakan Fantip? Jadi 100% sangat seronok. Nombor 3, adakah set model Fantip menarik? Jadi ada yang cakap ya, menarik dan sangat menarik. Dan borang penilaian murid juga diberikan, yaitu impak pembelajaran murid, yaitu borang dia ada 4 tahap penguasaan, dan ibu bapa akan menilai perkembangan murid melalui borang itu. Dan setakat ini mereka telah menandak tahap penguasaan 4 dan 3, dan ini menunjukkan Fantip ini dia ada kesan dalam peningkatan pembelajaran anak-anak mereka lah. Okey, jadi ini adalah aktiviti murid semasa menggunakan Fantip. A, B, Ini murid 1, C, dan ini murid 2, D, C, E, E, dan ini murid yang ketiga, N, Top. Okey, dan saya mau percepatkan sebab saya perlu kejar masa. Okey, dan impak kos bagi menghasilkan Fantip basic, iaitu 1 keping papan plywood. Okey, jadi saya kira 97 sen, cat kapur 27 sen untuk penggunaan 1 keping papan, kapur 40 sen kira sebatang, roller
RM2.50 dan jumlah kesemuanya hanya RM4.14. Dan tiada pengeluaran kos yang terlibat sepanjang proses membuat inovasi ini sebab keadaan pandemik dan saya menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah saja, jadi syukurlah tiada duit keluarkan. Baik, okey. Jadi potensi inovasi produk ini sesuai digunakan oleh guru prasekolah, tadika kemas dan guru bahasa Inggeris tahap 1, dan papan Fantip dapat digunakan sebagai papan tulis PAK 21 di kelas-kelas, dan produk ini juga sangat sesuai bagi ibu-ibu di rumah yang inginkan bahan pembelajaran tambahan di rumah. Dan kesimpulannya, Fantip bantu guru mengajar dan bantu murid belajar. Asas membaca bahasa Inggeris iaitu dan reka bentuk Fantip menarik, ringan, mudah digunakan dan mesra pengguna. Dan kita melihat di sini murid happy, ibu bapa juga happy dan guru juga happy. Jadi murid meningkat, objektif guru tercapai, dan ini juga mempersiapkan guru mendepani cabaran revolusi perindustrian 4.0. Sekian, terima kasih.